Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan bersyukur kepada Allah dapat kita menyambung pengajian dalam kitab Umdatus Salik. Untuk pengetahuan para jemaah yang mengikuti, kita akan mengadakan pengajian Umdatus Salik pada 3 hari, iaitu Isnin, Selasa dengan Rabu. Yang biasa ni hari Rabu saya mengadakan pengajian Kitab Bulughul Maram, cuma saya menukarkan pengajian hari Rabu ini kepada hari Khamis. Jadi besok insya-Allah kita akan meneruskan Kitab Bulughul Maram. Jadi kembali kepada kitab Umdatus Salik. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat insya-Allah taala, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada kali yang lepas di dalam kitab Umdah, kita sedang membicarakan berkenaan dengan hukum ahkam solat jamak. Hukum ahkam ini yang kait mengait ini dengan solat ini jamak kerana hujan. Dan penulis ini mengatakan kalau sekiranya berlaku hujan di sebuah tempat dan seseorang itu dia mahu melakukan solat berjemaah di masjid, maka dibolehkan dia melakukan jamak, dan dia mengumpulkan 2 solat, maghrib dengan isyak bagi jamak takdim. Tidak ada jamak takhir bagi jamak kerana hujan. Dan syaratnya adalah hujan itu mesti berterusan semasa solat yang pertama, dan juga dalam sekurang-kurangnya takbiratul ihram pada solat ini yang kedua. Dan ini adalah berkenaan dengan mereka-mereka yang tinggal jauh daripada masjid, yang mendapatkan kesukaran untuk kembali kepada masjid, maka dibolehkan mereka melakukan jamak kerana hujan. Dan jamak kerana hujan, Imam Syafi'i menerangkan hadis Ibn Abbas berkenaan dengan Nabi SAW pernah melakukan solat jamak di Madinah tanpa safar dan tanpa ada kesakitan. Maka Imam Syafi'i mengatakan ini adalah jamak kerana hujan. Jadi kita lihat dalam kitab Umdah, penulis menerangkan syarat-syaratnya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya insya-Allah. Sekarang kita akan kembali kepada kitab, dan kita telah sampai, kita akan membicarakan pada hari ini salatul khauf. Jadi berkenaan dengan jamak kerana hujan kita telah membicarakan semuanya semalam, pada hari Isnin. Jadi sekarang ini kita akan masuk pada jamak bab ini salat al-khauf. Maka penulis memulakan bab ini dengan membicarakan situasi yang mana musuh di selain kiblat. Sebelum kita baca kitab Umdatus Salik, perlu kita faham ada perkara-perkara yang penting perlu kita faham. Penulis hidup pada zaman yang mana peperangan berlaku, dan juga pada zaman Nabi SAW misalnya, mereka peperangan ini dia adalah peperangan dengan pedang Jadi apa yang mereka melakukan dalam peperangan adalah kedua-dua pihak yang sedang berperang itu, maka mereka melakukan peperangan itu di sebuah tanah yang lapang. Kebiasaannya begitu, sebuah tanah yang lapang, ataupun hatta di gunung ganang dan sebagainya. Jadi mereka mengambil iktibar musuh datang daripada mana, sama ada datang daripada sini ataupun datang daripada sana. Jadi biasanya sebelum berlaku peperangan, maka mereka akan menghantarkan mata-mata untuk melihat musuh datang daripada mana. Apabila kita mengetahui musuh datang daripada mana, maka baru mudah untuk kita nak uruskan tentera, siapa di sebelah kanan, siapa di sebelah kiri. Zaman dahulu mereka mengatakan Maimana dengan Maisarah, Al-Qalb di sebelah kanan, di sebelah kiri. Lepas itu di sebelah tengah, adakah di sebelah kanan ini termasuk mereka naik kuda ataupun yang berlari dan sebagainya. Jadi mereka akan menyusun askar-askar pada tempat-tempat yang tertentu. Jadi zaman dahulu peperangan berbeza dengan zaman sekarang. Maka ini juga perkara yang penting kita mengambil iktibar bila kita baca kitab-kitab ulama kita. Bila mereka membicarakan salatul khauf, maka kita harus faham dalam masa yang sama, peperangan yang berlaku pada zaman kita tidak sama dengan peperangan yang berlaku di zaman mereka. Zaman sekarang peperangan tidak melihat kepada
siapa yang ni berada di sebelah kanan ke atau siapa ada sebelah kiri, dan musuh datang daripada mana, yakni misalan bukan mereka tidak mengambil iktibar langsung, tetapi kurang ini iktibar. Apa sebabnya? Sebab peperangan yang ni zaman yang ni sekarang menggunakan kapal terbang dan bom dan tank ini dan sebagainya, dan kadang-kadang yang ni kita tak lihat musuh pun, kita tidak lihat musuh di medan pertempuran. Ini musuh ini tidak ada, musuh yang ni mungkin berada 500 kilometer yang ni misalan, maka mereka mampu yang ni untuk tembak ini satu misal, yang ni misalan ni daripada laut, daripada submarine, yang mana orang pun tak sangka yang ni ia boleh datang daripada tempat itu. Maka misal dia datang ini, tidak ada tentera yang di dalam medan pertempuran. Yang ada yang ni hanya misal dan bom, daripada atas. Semua ini kebanyakan yang daripada atas. Ini yang kita lihat apa yang berlaku ini pada zaman ini. Kita lihat kalau sekiranya satu negeri perang negeri yang lain, kebanyakan yang peperangan adalah dengan menggunakan misal. Kebanyakan peperangan. Satu misal yang ini kena yang ini kepada satu kampung, maka dia memusnahkan ini semua orang. Maka dalam keadaan seperti ini, nanti kita akan bicarakan yang ini berkenaan dengan perkara tersebut. Cuma saya hanya dalam permulaan hingga membicarakan perkara seperti ini, supaya kita dapat faham apa yang disebutkan oleh fuqaha kita adalah berdasarkan dengan zaman yang mereka tinggal. Dan bukan saya mengatakan ini hukum mahkam ini sudah tidak digunakan lagi. Ia digunakan. Ada kadang-kala yang ini berlaku, ini guerrilla warfare misalnya kalau zaman sekarang, dan ataupun peperangan di hutan misalnya, maka kita boleh menggunakan apa yang disebutkan di sini. Jadi maksud saya adalah ada perkara-perkara yang keadaannya telah beza, yang ini sama sekali yang tidak wujud pada zaman dahulu, yang tidak terlintas mungkin, yang ini sebahagian ulama pada zaman dahulu misalnya boleh berlaku peperangan yang seperti mana yang kita lihat ini pada hari ini. Akan tetapi hukum mahkam ni masih boleh digunakan di sebahagian situasi yang boleh berlaku dalam peperangan ini hari ini. Jadi insya-Allah tanpa buang masa lagi, kita masuk kepada kitab. Maka penulis sekarang dia memulakan dengan mengatakan musuh bukan pada arah kiblat. Jadi sekarang kita bayangkan satu tentera yang ni sampai yang ni medan pertempuran, dan musuh misalnya yang ni bukan pada arah kiblat. Musuh bukan pada arah kiblat. Jadi dia mengatakan idza kana al-qitalu mubahan, kalau sekiranya peperangan itu adalah jenis peperangan yang mubah, yakni peperangan yang mubah sama ada jihad fi sabilillah ataupun peperangan yakni bagi pemberontak-pemberontak yang melakukan apa kita mengatakan kerosakan di atas muka bumi ini, maka khalifah misalnya menghantar tentera untuk memerangi ini mereka, seperti peperangan dengan Khawarij, sahabat-sahabat Nabi SAW pada zaman dahulu. Maka ini adalah misal qital yang mubah. Jadi ada peperangan yang fardu kifayah, ada yang menjadi fardu ain, yang misalnya kalau musuh dah sampai kepada tanah air orang Islam ini dan sebagainya. Sekurang-kurangnya peperangan yang disebutkan di sini adalah mubah, baru kita mendapatkan rukhsah. Tapi kalau peperangan maksiat misalnya, seseorang itu yang dia keluar berperang kerana dunia ataupun dia nak merampas harta orang lain dan sebagainya tanpa hak, maka tidak diberikan kepada rukhsah, tidak dibolehkan baginya untuk melakukan salatul khauf seperti mana yang akan disebutkan. Wal aduwwu fi ghairi jihatil qiblah, dan musuh tidak ada pada arah kiblat. Faraqal imamun nas firqatain. Ini ceritanya. Jadi imam membagikan jemaah kepada dua bahagian, dan Nabi SAW yakni dia melakukan salat sedemikian, yakni dia membagikan sahabat-sahabatnya kepada dua bahagian. Macam mana yang dibagikan sahabat-sahabat dua bahagian? Firqatan fi wajhil adu wa yusalli bi firqatin raka'atan. Jadi bahagian yang pertama menghadapi musuh. Jadi musuh misalnya yakni sebelah kanan misalnya. Kiblat di sini, musuh sebelah kanan, ataupun musuh kat belakang. Kiblat kat sini. Jadi kita solat kena menghadap kiblat. Jadi kita bagikan jemaah kepada dua bahagian. Satu jemaah solat bersama imam, lagi satu jemaah jaga kat belakang, melihat ini kepada musuh. Sebab takut kalau semua ini solat ini begini, musuh dekat belakang, maka mudah ini untuk mereka serang. Jadi satu jemaah bersama imam, satu rakaat. Dan ini kalau sekiranya solat itu dua rakaat, ini qasar misalnya, yang mana zaman dahulu biasa mereka melakukan peperangan di luar di luar kota, maka mereka melakukan solat qasar. Maka kalau sekiranya dia dua rakaat, maka imam melakukan satu rakaat bersama jemaah yang pertama, dan apabila dia naik kepada rakaat yang kedua, maka jemaah yang pertama ini niat mufaraqah, maka mereka meneruskan solat rakaat kedua sampai habis, sampai salam, dan selepas itu mereka jaga musuh pula. Lepas itu jemaah yang kedua yang menjaga musuh tadi kembali melakukan solat bersama imam. Jadi imam pada rakaat yang
pada rakaat yang kedua dan dia melakukan solat bersama imam sehingga imam salam, ataupun imam tunggu mereka dalam tasyahud dan mereka naik golongan yang kedua ini, mereka naik ini untuk meneruskan rakaat yang kedua seolah-olah mereka masbuk, maka mereka habiskan rakaat yang kedua dan mereka salam ini bersama imam, ataupun mereka salam sendirian. Maka ini adalah apa yang akan disebutkan oleh penulis ini di sini, bahagian yang pertama. Maka dia mengatakan waja'a ulaika ilal imami wa huwa qa'imun fi salati yaqra'u. Maka mereka datang kepada imam dan imam melakukan salat ini bersama mereka di dalam qiyam, fayuhrimun, mereka masuk salat ini bersama imam, wa yamkuthu lahum biqadril fatihati wa suratin qasirah, dan imam masuk bersama mereka, mereka masuk bersama imam, membaca Fatihah dan membaca surah. Fa idza jalasa litashahud qamu wa atammu li anfusihim. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, apabila imam pada rakaat yang kedua tasyahud, maka jemaah yang kedua tadi mereka bangun untuk meneruskan salat rakaat mereka yang kedua, sebab mereka tidak mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Rakaat pertama dilakukan salat oleh jemaah yang pertama, dan selepas itu mereka niat mufaraqah seperti mana tadi kita mengatakan. Ini adalah jemaah yang kedua. Maka disebabkan mereka mendapatkan hanya rakaat yang kedua bersama imam, maka diwajibkan mereka meneruskan rakaat yang kedua. Wa yutilu huwa tasyahud summa yusallim bihim, dan imam memanjangkan tasyahud sehingga mereka dapat sampai kepada tasyahud bersama imam dan melakukan salam bersama mereka. Fa in kanat maghriban, kalau sekiranya salat maghrib, shalla bil ula raka'atain, imam melakukan dengan jemaah yang pertama 2 rakaat dan dengan jemaah yang kedua 1 rakaat. Jadi tadi kita mengatakan berkenaan dengan kalau dia melakukan qasar ataupun salat subuh 2 rakaat, 1 rakaat bagi jemaah yang pertama, 1 rakaat bagi jemaah yang kedua. Kalau maghrib 3 rakaat, 2 rakaat bagi jemaah yang pertama, 1 rakaat bagi jemaah yang kedua. Au rubaiyah, kalau salat 4 rakaat, 2 rakaat bagi jemaah yang pertama, 2 rakaat bagi jemaah yang kedua. Shalla bi kulli firqatin raka'atain fa in farraqahum 4 firaq, kalau imam membagikan jemaah kepada 4 bahagian, misalnya dia melakukan salat 4 rakaat, tiap-tiap jemaah mendapatkan 1 rakaat, pun dibolehkan. Dibolehkan. Fa in farraqa 4 firaqin wa shalla bi kulli firqatin raka'atan sahha, salat mereka. Jadi ini adalah keadaan yang mana musuh bukan di arah kiblat. Ini adalah keadaan yang mana musuh bukan di arah kiblat. Maka sekali lagi saya rumuskan, imam membagikan jemaah kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama melakukan salat bersama imam rakaat yang pertama. Selepas itu bila imam naik rakaat yang kedua, mereka meneruskan salat mereka sampai habis dengan niat mufaraqah, dan selepas itu mereka jaga musuh. Apabila mereka menjaga musuh, maka jemaah tadi yang sedang menjaga musuh, jemaah pertama tadi, jemaah yang kedua tadi masuk kepada salat, dan imam sedang berada pada rakaat yang kedua dalam qiyam, maka mereka salat bersama imam. Mereka salat bersama imam sehingga imam sampai kepada tasyahud, dan mereka meneruskan rakaat yang kedua, dan selepas itu mereka melakukan tasyahud bersama imam. Jadi hikmah daripada keadaan ini adalah semua jemaah mendapatkan solat jamaah pertama sekali, dan mendapatkan solat jamaah dalam bersama imam yang sama. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW, dan seperti mana kita mengetahui para sahabat mereka mahu melakukan solat di belakang Nabi SAW. Jadi Nabi dengan sifat keadilannya, maka dia melakukan sedemikian dalam peperangan, disebabkan semua jemaah boleh mendapatkan solat ini di belakang beliau. Tetapi kalau ada orang menanyakan, adakah dibolehkan misalan kita melakukan 2 imam, imam yang pertama melakukan salat bersama jemaah yang pertama, selepas itu jemaah yang pertama kesemuanya dengan imam-imamnya, jaga musuh, jemaah yang tadi yang sedang jaga musuh pula melakukan salat jemaah dengan imam yang lain. Adakah ini dibolehkan? Dibolehkan. Ini adalah cara yang berbeza. Yang berbeza. Maka di sini penulis dia menukilkan cara melakukan salatul khauf, disebabkan Nabi SAW melakukan sedemikian. Nabi SAW ini melakukan sedemikian. Maka para ulama kita menerangkan perbuatan Nabi SAW. Tetapi ada cara yang lain, seperti mana kita mengatakan, sama ada kita melakukannya dengan 2 imam, ataupun kita melakukannya dengan satu imam.
Selepas itu penulis ini membicarakan tentang bagaimana pula kalau sekiranya musuh ini pada arah kiblat. Kalau musuh di arah kiblat senang sikit. Kita akan lihat ya. Dia mengatakan di sekarang, wa in kana al-adu fil qiblah yushahiduna man fis salati. Jadi kalau sekiranya musuh ini apa kita mengatakan banyak yang ini misalan musuh ini pada arah kiblat, maka kita lihat yang ini kepada jamaah ini yang sedang melakukan salat. Wa fil muslimina katsira ataupun katsira. Yakni orang Islam ini ramai. Jadi imam ini dia lihat ini kepada jumlah. Sama ada dia nak bagikan jamaah ataupun jamaah yang akan melakukan salat jamaah ini kepada 2 saf ataupun lebih daripada 2 saf. Maka kita kena lihat ini kepada bilangan mana yang lebih apa kita mengatakan munasib. Sebab sekarang kita akan melakukan ini salat ini bersama yakni jamaah yakni orang Islam yang kita sedang menghadapi musuh. Jadi dia mengatakan saffahum al-imamu saffaini fa akthar. Imam sekurang-kurangnya 2 saf ataupun lebih kalau sekiranya jemaah itu adalah jemaah yang lebih. Jadi sekarang ini adalah perkara yang mudah sebenarnya untuk kita faham ya. Kita bayangkan misalan kita ini sedang melakukan salat, imam membagikan jemaah kepada 2 bahagian. Misalan bahagian yang depan dengan bahagian yang belakang misalan. Jadi sekarang bila imam melakukan salat, semua melakukan salat bersama imam. Allahu Akbar, takbir, ini semua yang kat belakang semua takbir bersama imam. Selepas itu imam melakukan rukuk, semua rukuk bersama imam. Apabila imam selepas itu imam melakukan i'tidal, semua melakukan i'tidal ini bersama imam. Apabila imam melakukan sujud, maka di sini jemaah yang pertama sujud bersama imam. Jemaah yang kedua tetap ini berdiri dalam i'tidal. Jadi jemaah yang pertama sujud bersama imam dengan sujud yang pertama, duduk di antara kedua sujud yang kedua. Bila jemaah yang pertama bersama imam naik ini kepada rakaat yang kedua, maka yang tadi yang sedang dalam i'tidal dalam qiyam, mereka pula melakukan sujud yang pertama, duduk di antara kedua sujud yang kedua, dan mereka catch up ini dengan imam ini pada rakaat ini yang kedua. Jadi dalam keadaan seperti ini pada tiap-tiap masa ada orang ini yang sedang melihat musuh. Jadi ini yang penulis ini akan membicarakan. Maka dia mengatakan wa ahrama wa raka'a wa rafa'a bil kull. Yani melakukan ihram, rukuk dan bangun daripada rukuk, semua yang melakukan dengan perkara yang sama. Fa idza sajada ma'ahu saful ladzi yalihi. Apabila imam melakukan sujud, maka saf yang bersama imam melakukan sujud bersamanya. Wastamara saful akhar qa'imah. Saf ini yang kedua yakni meneruskan yakni berdiri. Fa idza rafa'u ru'usahum sajada saful akhar. Apabila yakni mereka mengangkat ini daripada sujud, maka baru yakni saf yang kedua tadi melakukan sujud seperti mana saya mengatakan tadi. Summa yarka'u wa yarfa'u bil kull. Sekali lagi pada rakaat yang kedua, maka imam melakukan rukuk dan bangun daripada rukuk dengan semua ini jemaah. Fa idza sajada ma'u saful ladzi harasa yani awalan. Apabila dia melakukan sujud pada kali ini, maka jemaah yang kedua pula yakni mengikuti dia melakukan yakni sujud. Manakala jemaah yang pertama yakni berdiri dan menjaga musuh. Fa idza rafa'u sajada saful akhar. Apabila yakni dibangun daripada sujud, maka saf yakni yang tadi yang menjaga melakukan sujud, dan selepas itu yakni dia catch up bersama imam dalam tasyahud akhir. Misalnya kalau solat 2 rakaat, maka mereka melakukan salam yakni bersama. Wa yundabu hamlus silahi fi salatil khauf. Akhir sekali penulis ini mengatakan disunatkan tentera-tentera memegang timbak-timbak mereka ataupun yakni senjata-senjata mereka. Zaman sekarang ini kita menggunakan timbak ataupun dan sebagainya. Zaman dahulu mereka menggunakan pedang. Maka ini berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, wal ya'khudhu aslihatakum, yakni hendaklah kamu berpegang kepada yakni senjata-senjata kamu. Jadi jangan kamu melepaskan senjata kamu sebab ditakuti musuh yang ini serbu kamu dan kamu tidak ada senjata bersama kamu. Maka disunatkan yakni memegang ini senjata dalam salatul khauf. Yakni dalam salat yakni senjata itu ada yakni pada yakni yang sedang melakukan salat, dan elakkan daripada meletakkan ia jauh daripadanya. InsyaAllah pada kali yang akan datang kita akan membicarakan berkenaan dengan salat syiddatul khauf. Jadi kita ada 2 perkara ya, kita ada salatul khauf dan kita ada salat syiddatul khauf.
Nanti insya-Allah pada kali yang akan datang kita akan bicarakan tentang jenis salat yang berbeza sedikit yang dikenali sebagai salat syiddatul khauf. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wakhtim bis solihati a'malana wa adina Allah ya karim bi fadli subhana rabbika bil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.